Kurang 40 hari lagi sebelum penerbangan pertama jemaah haji bagi tahun ini bakal terlaksana, dan ini merupakan suatu debaran kepada mereka yang telah pun tersenarai, dan ada juga pihak yang mungkin sedang merayu menantikan keputusannya. Namun kita juga memahami cabarannya pada kali ini kerana selama 2 tahun ibadah haji ini tertangguh, maka timbul beberapa perkara. Juga mungkin nanti dengan episod pasca pandemik ini akan ada SOP baru. Kesemuanya ini akan menjadi satu cabaran baru kepada pengusaha haji dan juga para jemaah nanti. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Pada malam ini anda menyaksikan ini secara langsung di RTM TV1 dan juga di Facebook kami. Cabaran pelaksanaan haji 2022, untuk kita memahami apa realitinya, persiapan sementara kita mula memasuki 5 Ramadan yang terakhir, betul Haji ya, sekitar itu. Jadi ini merupakan episod yang menarik kepada ramai belasan ribu yang telah terpilih untuk bersenarai jemaah pada kali ini. Dua panelis kami bawakan untuk tajuk ini. Yang pertama bersama dengan saya di studio adalah Tuan Haji Harun Kaisi Amu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia. Tuan Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tahu nama persatuannya, tapi syarikatnya Raiha. Rata-rata kita nampak. 33 tahun Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok logo dia rata-rata. Sejak tahun 1990. Okey, cukup masak lah dengan ya. So 2 tahun yang tertangguh ini? Ya, bermakna mengelola jemaah haji selama 31 tahun tanpa putus. Okey. 2 tahun Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang untuk berehat. Okey. Ya. Ya, itu satu realiti baru yang kita sedang memahami hikmahnya. Yes. Dan secara dalam talian Tuan Haji, menyertai kita juga adalah Profesor Barjoya Bardai, penganalisis ekonomi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa khabar Tuan Syed? Baik, alhamdulillah Prof. Terima kasih kerana menyertai kami secara dalam talian. Tuan Haji juga cemerlang pada malam ini. Dia baru je bertukar pakaiannya nak menampakkan logo. Ya, Presiden. Terima kasih Prof kerana bersama kami dan juga Tuan Haji. Jadi dalam tempoh ini digambarkan tadi sekitar kurang daripada 40 hari sebelum penerbangan pertama ini. Biasanya dalam tempoh ini, kalau dahulu kita dapat gambaran maklumat awal, tapi kerajaan Arab Saudi nampaknya agak lewat mengumumkan kuota pada tahun ini. Jadi apa cabarannya unik untuk tempoh bagi 2022 ini Tuan Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucap banyak terima kasih kepada RTM kerana menjemput Bumiputera Malaysia untuk berkongsi sedikit maklumat demi untuk kepentingan orang ramai. Ya, soalan itu memang satu soalan yang amat baik sekali. Akan tetapi bagi kami pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh tabung haji, suasana sedemikian bukanlah satu perkara asing kepada kami. Ya, kalau kita imbas kembali pada musim-musim sebelum pandemik, ada kala kota-kota tambahan dan seumpamanya datang pada saat-saat akhir. Dan kami pengelola jemaah haji diberi kebenaran oleh pihak lembaga tabung haji untuk mengelola jemaah haji di saat-saat akhir yang sedemikian rupa. Ya. Dan alhamdulillah kami semua berjaya menjalankannya dengan baik sekali. Okey. Jadi isu last minute ataupun saat-saat akhir kelulusan diberikan oleh pihak kerajaan Arab Saudi bukan satu cabaran yang besar sebenarnya. Okey. Ya, kerana kita ambillah tempoh 2 tahun apabila kita semua sedang berehat atau hibernate or whatever term you can say. Ya, kita juga bersiap siaga sentiasa kerana kita tahu ibadat haji sampai masa akan juga kembali kepada keadaan asalnya. Ya. Seperti mana kita tengok kerajaan Arab Saudi pada tahun 2020 dibenarkan satu nombor yang minimum untuk mengerjakan haji. Tahun 2021 ditambahkan bilangannya. Dan alhamdulillah pada tahun 1443 Hijrah ini kita diberi satu pihak kerajaan Arab Saudi bersedia menerima kunjungan lebih kurang 1 juta orang umat Islam untuk mengerjakan haji. Jadi kalau kita tengok peningkatan itu akan berlaku gradually from year to year onwards. Jadi memberi satu kebenaran pada saat ini, to me, pada pendapat kami Bumiputera Malaysia masih tidak terlalu too late. Because the number is only 1 million. Okay, manageable. Manageable. Is manageable. Ya. Cuma dalam pasca pandemik ini kita belum membiasakan jemaah dan juga pengusaha dengan prosedur dan juga SOP yang sebelum ini tidak
terlaksana kerana 2 tahun tertangguh. Bagaimana penyesuaian itu boleh dibuat? Okey. Sebenarnya itu pun bukanlah satu masalah besar. Kalau kita tengok tempoh 2 tahun kita berada dalam pandemik, kita sudah pun melatih diri untuk mematuhi segala SOP-SOP. SOP yang dikuatkuasakan di negara Saudi, di Malaysia, semuanya tak berbeza, sama saja. Jadi kalau kita tengok keadaan SOP hari ini antara Saudi dengan Malaysia, Saudi dah lebih relax. Okey. Ya, kerana apa yang kami dah difahamkan daripada dada akhbar Saudi, di mana majoriti rakyatnya sudah pun di completed the 2 dose vaksin and also the booster dose. Ya. Dan negara kita pun juga dalam approach yang sama. Jadi isu COVID-19 bukan satu isu besar kerana siapa-siapa yang contacted dengan COVID-19 ini dah jadi macam demam dan batuk biasa sahaja. Ya. Melainkan mereka ada complication penyakit lain. Jadi kita boleh tengok sekarang dalam keadaan umrah di Arab Saudi hari ini, dia dah terbuka semuanya. Kita hanya perlu memakai face mask ketika masuk ke dalam masjid dan tempat tertutup. Di luar kita sudah pun bebas. So as though that kalaulah hari ini dalam bulan Ramadan kita pergi tengok di Mekah, as though COVID do not exist anymore. Okey. Jadi berbalik kepada jemaah-jemaah haji Malaysia yang akan menunaikan fardu haji pada tahun ini, untuk mematuhi SOP bukanlah satu perkara yang sukar, dan SOP kalau kita tengok daripada satu peringkat dulu sampai sekarang, makin hari SOP makin longgar dan makin longgar. Dalam masjid pun sudah tidak ada penjarakan, ya, baik di Madinah, di Mekah dan seumpamanya. So bagi jemaah haji kita, bagi saya tidak ada isu. Ramai sudah pun pergi menunaikan umrah dan balik. Mereka rasa begitu selesa, alhamdulillah. Jadi apa saja peraturan-peraturan yang bakal dikenakan oleh pihak kerajaan Saudi, saya yakin dan percaya umat Islam negara kita bersedia mematuhi segala peraturan-peraturan yang bakal ditetapkan. Namun demikian, pada hari ini semua peraturan yang ada sudah dilonggarkan. Okey. Ya, untuk manfaat penonton kita Tuan Haji, sebelum saya beralih kepada Prof Bajoya, adalah kita menyebut istilah PJH ini, pengelola jemaah haji berlesen. Ada 22 syarikat yang mana Tuan Haji adalah merupakan presidennya bagi Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia. Jadi kita ada PJH satu pihak dan satu pihak lagi kita ada muasasah. Nak memahamkan penonton kita nanti bahawa hari ini Presiden PJH kelompok yang mengendalikan ini dengan lesen tabung haji hadir bersama. Prof Bajoya, beralih kepada Prof, pastinya dengan kapasiti sebagai penganalisis ekonomi dalam konteks kos haji yang semakin meningkat, dan itu juga dinanti-nantikan keputusan baru-baru ini, apakah kosnya dan bagaimana juga bentuk subsidinya telah pun diumumkan. Jadi kita tahu bahawa kos akan sentiasa meningkat dalam realiti inflasi global ini. Apa yang boleh Prof rumuskan dalam perkembangan di economics of Hajj ini untuk tempoh 2022? Apa yang istimewanya? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita telah menangguhkan pemergian jemaah kita untuk 2 tahun. Dan sepatutnya tahun 2020 kita menghantar jemaah, dan setiap tahun kita telah memberikan subsidi kepada jemaah. Dan subsidi ini sebenarnya semakin meningkat tahun demi tahun, dan misalnya di tahun sejak daripada tahun 2013 lagi kita mula dengan subsidi RM5,000, kemudian naik kepada RM6,000, RM7,000, RM8,000, sehingga pada tahun 2019 RM12,900. Ya. Jadi tahun 2022 ini kita juga menetapkan subsidi sebanyak 12,000, kos sebanyak 12,920. Ya. Dan ini sebenarnya satu angka yang rendah berbanding dengan kalau jemaah-jemaah daripada negara lain. Dan keistimewaan kepada tabung haji lah kerana tabung haji mempunyai kemudahan sendiri di Saudi Arabia, jadi mereka dapat menjimatkan banyak kos sebenarnya. Ya. Jika kos diambil sekira sepenuhnya, mungkin kosnya jauh lebih tinggi
misalnya tabung haji berbelanja lebih daripada 65 juta menampung kos-kos yang tidak langsung. Kos-kos yang langsung ini sudahlah tetap subsidinya. Dan perlu diingat bahawa 75% daripada kos ini adalah kos langsung, kos penerbangan dan kos penginapan. Jadi itu tidak dapat apa-apa yang untuk dilakukan untuk diturunkan lagi. Tapi saya rasa tabung haji telah melakukan terbaik dalam memberikan kos yang terendah dan subsidi yang tertinggi. Ya, namun begitu Prof, kita melihat trendnya, unjurannya kos sentiasa meningkat dan berikutan itu juga subsidi juga secara progresif meningkat saban tahun. Kita akan tiba ke satu peringkat nanti, kita harus menjelaskan kepada umat bahawa ia mungkin tidak feasible lagi untuk kita meneruskan model subsidi ini. Belum lagi kita masuk bercakap soal subsidi ini tidak menepati keperluan istita'ah. Nak minta Prof huraikan ini. Sebenarnya saya rasa kita ada solusinya ke penyelesaiannya dalaman. Kita ada lebih daripada 9 juta penyimpan dalam tabung haji. Dan sebenarnya kebanyakan mereka telah pun pergi menunaikan haji dan balik. Dan yang ada yang nak menunaikan haji ni mungkin lebih kurang 2 juta saja. Jadi saya fikirkan orang yang 7 juta yang dah balik haji ni, dia masih ada baki simpanan, sedangkan niat mereka menyimpan dalam tabung haji ni adalah untuk pergi menunaikan haji. Jadi saya, kalau boleh kita perlu ada satu mekanisme di mana orang yang dah balik daripada haji ni, mereka akan mewakafkan baki simpanan ini ke dalam satu tabung endowment. Dan tabung endowment itu akan dilaburkan setiap tahun dan hasil daripada tabungan ini, pendapatannya akan digunakan untuk menampung rakan-rakan mereka dan kumpulan masa hadapan yang akan pergi menunaikan haji untuk memberikan subsidi kepada mereka. Ya, soal endowment ini saya perlukan 1 jam spesifik bersama Prof untuk kita debatkan kesesuaiannya. Jadi Prof dah bersedia awal-awal ya. Ini kesediaan yang disebut sebagai pekerjaan prepaid untuk berbincang tentang endowment ni. Saya beralih semula bersama Tuan Haji Harun ya. Ramai yang nanti-nantikan kita bercakap soal ekonomi lagi berrentetan daripada apa yang dibicarakan oleh Prof Bajoy tadi. Expectation jangkaan rakyat dan pengumuman tentang kos haji kali ini sudah pun diwar-warkan dan kita tidak boleh melepas pandang hakikat bahawa ada elemen yang disubsidikan oleh tabung haji hasil daripada simpanan. Jadi bagaimana ini memberikan kesan kepada pelaksanaan pada kali ini ataupun ini sudah diambil kira dan dianggap beres untuk tahun ini? Haji. Soalan ini lebih menjurus kepada jemaah-jemaah yang di bawah kelolaan tabung haji yang dikategori sebagai jemaah muassasah. Ya. Di sini kita ada 2 kategori. Ya, pertama sekali jemaah-jemaah yang memilih untuk menunaikan fardu haji melalui kaedah pertama tabung haji secara direct iaitu kategori muassasah. Yang kedua, jemaah-jemaah yang disenaraikan terpilih oleh lembaga tabung haji boleh memilih untuk mengerjakan ibadah haji menggunakan khidmat agensi pelancongan yang dilesenkan oleh tabung haji. Yang kita sebut PJH. PJH. So untuk pengetahuan semua, Bumiputera Malaysia ada ahli-ahli lebih kurang 590 lebih agensi pelancongan yang bernaung di bawah Bumiputera Malaysia. Dan kesemua syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji untuk mengelola haji juga merupakan ahli Bumiputera Malaysia. Ya. Okey. Di sini fokus saya hari ini mungkin lebih kepada kelolaan jemaah haji melalui PJH. Ya, kami dikenali sebagai pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh tabung haji. Okey. Bagi jemaah-jemaah yang memilih untuk menunaikan fardu haji menggunakan khidmat PJH ini, mereka membayar wang sepenuhnya kos haji mereka. Dan jemaah-jemaah yang memilih untuk menggunakan khidmat PJH ini tidak
enjoy subsidi seperti mana yang di-enjoy oleh muassasah. Ya. Jadi di sini kami nampak kebaikannya ada. Iaitu bagi jemaah-jemaah yang memilih untuk menunaikan haji melalui PJH, tabung haji tak ada isu tanggungan haji untuk mereka. Ya. So ini satu perkabaran baik untuk tabung haji, ya. Dan juga seperti mana yang kita tengok yang baru ni diwar-warkan oleh pihak lembaga tabung haji, wang haji yang perlu dibayar oleh jemaah B40 ialah 10,980, non B40 12,090, ya. Maka berlaku tanggungan tabung haji yang begitu besar, ya. Yang itu dari sudut aspek itu kami percaya tabung haji ada kebijaksanaannya dengan juga federal government kita dalam menentukan kaedah subsidi ini. Ya. Tetapi dari sudut jemaah-jemaah yang memilih PJH ini, saya ingin maklumkan kepada semua umat Islam dalam negara kita, kaedah pemilihannya sama saja. Pertama, sebaik saja lembaga tabung haji mendapat kota yang diperuntukkan oleh kerajaan Arab Saudi ini, pihak lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat pada mereka yang layak menunaikan fardu haji ini yang menepati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Ya. Contohnya pada tahun ini 14,000 lebih jemaah, ya. Kota telah diperuntukkan untuk negara kita lebih kurang 14,000 lebih, ya. Dan tabung haji sudah pun kenal pasti siapa 14,000 ini, dan kami juga difahamkan oleh pihak lembaga tabung haji, surat pun telah dikeluarkan kepada jemaah-jemaah terpilih. Jemaah-jemaah terpilih ini pula ada hak untuk memilih untuk melaksanakan haji menggunakan khidmat tabung haji secara muassasah atau menggunakan khidmat agensi pelancongan yang dilesenkan oleh tabung haji yang dikenali sebagai PJH. Okey. Ya. Ini adalah keistimewaan yang pihak lembaga tabung haji sediakan untuk jemaah-jemaah mendapatkan khidmat tambahan mengikut kemampuan masing-masing. Okey, Tuan Haji, kita akan perdalam ini seketika nanti bercakap soal pendekatan yang dilaksanakan oleh PJH ini berbanding muassasah. Dua panelis iaitu Presiden Persatuan Syarikat Pengendali Pelancongan Bumiputera Malaysia, Tuan Haji Harun K.C. Amu, dan juga Profesor Barjoya Bardai, penganalisis ekonomi bersama kita. Berehat seketika, kembali studio selepas ini. Yep. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif secara langsung dari TV1 RTM, cabaran pelaksanaan haji 2022. Dua panelis yang kebawakan, satu di studio adalah Tuan Haji Harun K.C. Amu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendali Pelancongan Bumiputera Malaysia. Tuan Haji selalu menyebutnya sebagai Bumiputera Malaysia. Itu saya perasan. Bumiputera Malaysia. Dan juga panelis secara dalam talian, Profesor Barjoya Bardai, merupakan seorang penganalisis ekonomi. Saya gantung satu soalan tadi sebelum kita memperpanjangkan tentang beza muassasah dan juga PJH ini adalah merupakan pengendali haji yang berlesen, pengelola jemaah haji berlesen. Singkatannya kita selalu sebut PJH. Dan Tuan Haji Harun mewakili PJH, 22 syarikat kesemuanya yang berlesen untuk tujuan haji. Ini bukan soal umrah, ini soal haji lain. Jadi services, perkhidmatan yang berbeza daripada apa yang ditawarkan oleh muassasah. Mungkin sedikit ada penjelasan daripada Tuan Haji. Ya, inilah sebenarnya boleh saya kata kehebatan pihak lembaga tabung haji, membuka ruang dan peluang kepada agensi pelancongan untuk melibatkan diri dalam pengendalian haji ini. Ya, tentu sekali ini terikat dengan aktanya, dengan peraturannya dan seumpamanya. Dan peraturan ini disediakan tidak lain tidak bukan untuk memastikan kepentingan awam, kepentingan para jemaah-jemaah haji sentiasa terpelihara. Ya. Jadi pada mula-mula PJH pun dia rasa agak kenapalah peraturan begitu ketat dan seumpamanya. Tapi bagi tabung haji ada satu tanggungjawab besar, memastikan kepentingan para jemaah sekalian sentiasa terpelihara. Ya. Okey. Kebaikan yang kedua ialah pihak lembaga tabung haji membenarkan PJH ini beroperasi untuk memberi khidmat tambahan kepada para jemaah secara pilihan. Ya. Maka masing-masing 22 syarikat PJH ini merangka berbagai programnya, pakejnya, ya.
Dan tentu sekali perbezaan antara muassasah dan juga PJH ini sudah tentu banyak perbezaannya. Contoh yang memilih untuk mengerjakan haji menggunakan khidmat pengelola jemaah haji ini ialah tentu sekali dari hotel penginapannya semuanya majoritinya berdekatan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu satu isu kerana kebanyakan jemaah-jemaah kita yang bila datang menunaikan fardu haji, mereka nak mengoptimumkan masanya beribadah dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Contoh kalau malam hari pun dah tak lena tidur, jalan 200-300 langkah, 400 langkah, masuk dalam masjid, boleh melaksanakan tawaf sunatnya, ya, beriktikaf dalam masjid dan seumpamanya. Dan kebetulan lah kalaulah mereka berada dalam masjid tiba-tiba ada masalah, boleh bergegas kembali ke hotel, selesaikan masalah diri, kembali balik ke masjid. Ini kelebihan jemaah-jemaah yang memilih PJH yang hotel-hotel yang berdekatan dengan masjid-masjid ini, alhamdulillah. Di samping itu, yang memilih PJH ini tentu sekali dari segi makan minumnya, buffet, ya. Kemudian PJH ini juga mengadakan program-program ilmunya, bimbingannya, sementara menunggu hari wukufnya, ya. Dan selain daripada itu, selain pada penginapan dan bimbingan dengan makan minumnya, tentu sekali program masyairnya nanti. Program masyairnya melalui PJH ada berbagai pilihan. Jemaah boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan khas muassasah di mana tempat perkhidmatan Mina yang mana Mina Jamrah yang berdekatan dengan tempat melontar. Of course, untuk mendapatkan perkhidmatan itu, it comes with a price. Ya? Kerana pihak kerajaan Arab Saudi menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan ini. Dan sebahagian juga PJH ini memilih untuk kemudahan yang sedemikian rupa. Yeah. Dan juga majoriti jemaah-jemaah yang memilih PJH ini mampu membelanjakan wang sedemikian rupa untuk kesempurnaan ibadah mereka itu. Yeah. Kemudian selain daripada itu juga ada juga kreativiti PJH ini yang mana juga menyewa bangunan di Aziziyah, ya. Dan itu juga merupakan satu kemudahan tambahan, ya. Jadi para jemaah sekalian akan mendapat peluang untuk memilih, ya, yang mana satu idaman hati asalkan ibadah itu sempurna. Yeah. Jadi alhamdulillah dengan adanya PJH ini, jemaah boleh membuat pemilihan tanpa was-was. Kenapa saya sebut tanpa was-was? Kerana tabung haji mengawal selia semua PJH ini. Dan umumnya umat Islam negara kita perlu tahu bahawa syarikat PJH ini perlu mengemukakan bank garanti kepada lembaga tabung haji. Perlu mengemukakan directors guarantee kepada tabung haji. Percayalah, PJH akan laksanakan amanah ini sebaik mungkin dengan kawal selia yang baik oleh pihak lembaga tabung haji. Kita melihat kepada aspek pengurusan haji ni, Prof. Kerana kita tahu bahawa tabung haji adalah menjadi benchmark, ya, menjadi standard bearer kepada pengurusan haji ni. Dan bahkan dicontoh, saya ingat pernah kita buat kursus pengurusan haji antarabangsa. Arab Saudi datang ke Malaysia beberapa tahun dulu, saya tak ingat tahun bila. Tapi itu satu penanda aras yang baik. Tapi dalam konteks ini kita melihat cabaran semasa dengan peningkatan kos dan juga dengan komplikasi yang ada hari ini pasca pandemik. Mungkin penyesuaian-penyesuaian ini juga perlu kita lihat dan berikan suluhan dari kacamata ekonominya, Prof. Okey, terima kasih sebenarnya. Sebenarnya tahun ini macam Tuan Haji sebut juga tadi, kita cabaran haji mungkin kurang sedikit sebab kita hanya ada 1 juta jemaah yang akan menunaikan haji. Jadi tidaklah macam Haji Akbar yang selalunya sampai 2.5 juta. Tetapi dan pengurusannya akan lebih bersistematik kerana aspek SOP dan sebagainya akan ditekankan. Dan sebenarnya tabung haji sudah mempunyai pasukan yang duduk di Makkah dan di Madinah dan memang bersedia beberapa bulan melakukan latihan dan sebagainya untuk mengendalikan jemaah haji.
Dan sebenarnya mereka bersedia untuk mengendalikan lebih 31,000 jemaah seperti yang mereka biasa dapat. Dan kali ini mereka hanya mengendalikan 45% daripada itu. Jadi kita akan boleh mengharapkan perkhidmatan yang jauh lebih baik. Dari segi kos memanglah tak dapat dielakkan. Mungkin tabung haji masih tetap perlu melibatkan kos yang sama, 65 juta. Tetapi kita harapkan jemaah akan mendapat faedah. Tapi yang pentingnya macam Tuan Haji juga sebut, tabung haji ditubuhkan sebagai sebuah institusi untuk menyediakan para jemaah bakal haji. Orang menyimpan untuk pergi haji, orang mendaftar melalui muasasah untuk pergi haji. Jadi mereka mengharapkan yang terbaik dalam pengurusan haji ini, dan tabung haji perlu strive untuk melakukan yang terbaik untuk jemaahnya, dan memastikan kita mengekalkan benchmark kita sebagai pengurus jemaah haji yang terbaik di dunia, insya-Allah. Ya. Ya, Tuan Haji, selalunya kita bercakap soal latihan, kursus, dan kita tahu ianya berterusan. Untuk tempoh pada kali ini, elemen-elemen spesifik yang diberikan kepada jemaah haji, kerana digambarkan ada aplikasi ini yang sebelum ini tak ada elemen-elemen sebegini. Kini hari ini dengan kawalan SOP yang ada, digambarkan nak masuk raudah pun kena menggunakan apps. Jadi ini satu bentuk latihan pendedahan baru kepada jemaah kita yang 14,000 lebih ini. Ya, kalaulah kita tengok umrah sekalipun, memang kawalan yang telah peraturan untuk jemaah-jemaah untuk memasuki Raudah dan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah ini juga, pihak Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan untuk setiap pengunjung ke Tanah Haram ini mengaktifkan aplikasi dipanggil Tawakalna. Dan untuk memasuki Masjid Nabawi untuk ke Raudah dan Masjidil Haram untuk tawaf pun kita perlu aktifkan aplikasi Ittamarna, ya. Tetapi uniknya apa yang berlaku di bulan Ramadan akhir-akhir ini, aplikasi itu, peraturan itu masih ada, tetapi yang tidak sempat untuk aktifkan aplikasi itu masih boleh memasuki masjid, tapi dengan cara beratur, bergilir-gilir untuk melaksanakan untuk masuki raudah dan seumpamanya. Namun demikian, peraturan ini remains, mungkin baru ni kerana terlalu penuh sesak dan seumpama dalam masjid, maka ada sedikit kelonggaran ad hoc basis. Jadi namun demikian kita kena biasakan diri. Jadi justru itu setiap jemaah tu saya nampak smartphone tu memang kena jadi satu budaya dalam hidup kita. Jadi untuk para bakal-bakal jemaah haji di luar sana yang bakal mengerjakan haji tak lama lagi, saya minta anak-anak masing-masing tolong educate parents masing-masing bagaimana nak gunakan smartphone ini. Tapi bagi jemaah-jemaah bawah kelolaan pengelola jemaah haji PJH ini, tak perlu khawatir. Kerana kaki tangan PJH akan sentiasa membantu jemaah-jemaah ini untuk uploadkan semua aplikasi-aplikasi ini, dan juga bagi membolehkan kita semua memasuki masjid tanpa sebarang masalah. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Kita berehat untuk kesekian kalinya dan kembali selepas ini bercakap tentang cabaran pelaksanaan haji bagi tahun 2022. Ya, dua panelis yang kami bawakan untuk bicara naratif pada malam ini, cabaran pelaksanaan haji 2022. Haji Harun Kesiamu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia, Bumitra singkatannya. Dan syarikatnya adalah Raiha, kita semua tahu nama besar dalam industri ini. Profesor Barjoya Bardai juga bersama secara dalam talian pengasis ekonomi. Saya mulakan untuk pusingan ini bersama Prof Barjoya, ya. Kita bercakap soal pengurusan dan kita tahu bahawa tabung haji ini bukan sekadar landmark, bukan sekadar suatu benchmark kepada industri dalam pengurusan haji, dan kita tahu ia sentiasa saja menjadi rujukan dan standard bearer dalam industri ini. Kita ada sejarah yang panjang tentang bagaimana tabung haji ini diwujudkan sehinggalah kepada realitinya pada hari ini ia banyak mengendalikan dan malah menyediakan package berbentuk subsidi. Moving forward, kita melihat cabaran-cabaran dengan inflasi yang berlangsung ini. Tadi ada sebut Prof menyebutkan tentang kaedah endowment ini, tetapi kita juga harus memikirkan satu
satu bentuk pengurusan yang lebih efisien sesuai dengan mungkin era revolusi industri dan juga realiti ekonomi digital hari ini. Kalau Prof ada sedikit gambaran masa depan ruang yang boleh, kerana saya menganggap bahawa setiap kali berlakunya krisis, where there is crisis there is opportunity, dan kita 2 tahun tertangguh mungkin pada ketika itu disebut berhibernasi atau apa pun, sepatutnya kesempatan untuk kita merenung bagaimana pengurusan ini boleh dilaksanakan secara lebih berkesan untuk tahun-tahun yang mendatang. Apa yang boleh kita kongsikan, Prof? Ya, okey. Terima kasih Tuan Syed sebenarnya kalau kita lihat dari segi hikmah apa yang kita alami 2 tahun tidak ada pengurusan haji, kita boleh mengambil iktibar, kita boleh melabur dalam satu kaedah untuk menyediakan jemaah-jemaah kita lebih berkesan. Contohnya bagaimana di New York, di US, mereka menyediakan virtual Hajj, mana satu apps yang membolehkan seorang tu pakai Google dan dia boleh seolah-olah pergi masuk ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf dan sa'i dan sebagainya. Ini perlu menjadi satu kaedah baru dalam kursus haji masa depan, supaya setiap orang akan lebih bersedia boleh melakukan lebih banyak praktis ataupun percobaan secara real life. Begitu juga maknanya dari segi sebenarnya haji kali ini dianggap sebagai satu cabaran kerana dia adalah satu misi melakukan satu ibadah kepada orang yang sehat, fit. Misalnya orang yang umur 65 tahun ke bawah saja boleh pergi, dan orang itu mesti sehat, tidak ada gejala apa-apa. Jadi kita anggapkan bahawa kali ini semua jemaah-jemaah merupakan jemaah yang perkasa, yang memang bersedia, dan ini akan memerlukan kita diorientasikan kepada aspek ini. Jadi maknanya kita perlu melihat bahawa di masa akan datang kita perlu mewujudkan kaedah untuk mengikuti kursus yang lebih canggih, menyediakan mereka untuk lebih rapi apabila pergi menunaikan haji. Tidak pada zaman kita dulu, ada yang tertinggal Muzdalifah, ada yang tertinggal tak ada batu sampai ke Mina dan sebagainya. Ya, satu peringkat baru. Tuan Haji bawa kita dalam elemen pengoperasiannya, daripada penerbangan sehinggalah menyempurnakan keseluruhan kewajipan semasa beribadah haji. Alhamdulillah, Syed. To me, itu topik yang begitu baik sekali sebenarnya untuk gambaran para jemaah di luar sana. Pertama sekali, Alhamdulillah, sejak dapat perkabaran bahawa haji dapat beroperasi kembali, pihak tabung haji terlebih dahulu telah mengambil langkah awal dengan melesenkan syarikat-syarikat untuk beroperasi kembali, Alhamdulillah. Kini peringkat PJA sekarang ni, majoriti sudah pun menyediakan pakej haji masing-masing. Sebahagian lagi masih dalam proses menyediakan pakej, iaitu pakej yang memperincikan perkhidmatan-perkhidmatan yang mereka sediakan. Dan brosur pakej ini nanti dikemukakan pada lembaga tabung haji untuk approval. Dan sebahagian sudah pun mendapat approval dan sebahagian lagi dalam proses mendapatkan approval, kelulusan. Ya. Jadi itu flow-nya. Okey, apabila pakej-pakej yang disediakan oleh PJH ini sudah dipanjangkan kepada orang awam, bagi jemaah-jemaah haji yang sudah disenaraikan terpilih oleh lembaga tabung haji boleh memilih pakej-pakej yang mereka hajati. Okey. Sebaik saja mereka telah memilih pakej-pakej yang mereka hajati itu, pengelola jemaah haji akan berurusan dengan pihak lembaga tabung haji untuk mendapatkan slot-slot penerbangan. Ya, slot-slot penerbangan sepenuhnya disediakan oleh pihak lembaga tabung haji bagi jemaah muassasah dan juga jemaah pengelola jemaah haji. Ya, dan sebaik saja slot penerbangan sudah ditetapkan, maka segala-galanya
telah pun ready dan semua jemaah-jemaah YMA yang nak pergi secara muasasah ataupun PJH perlu patuhi 100% peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh tabung haji yang sudah pasti akan menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ya, seperti memastikan dah 3 dos suntikan dah completed, keadaan kesihatan yang mengizinkan tentang faktor umur yang telah ditetapkan itu. Ya, jadi alhamdulillah, bayangkanlah jemaah-jemaah dah ready semua, yang melalui PJH pun dah ready, dan kita akan sampai ke satu peringkat yang kita perlu berangkat ke Tanah Suci. Dalam tempoh itu, PJH juga akan mengadakan kursus-kursus haji pada jemaah-jemaah bawah kelolaan mereka. Tetapi selain daripada itu, kursus umum pada semua jemaah haji Malaysia sudah pasti diadakan oleh pihak lembaga tabung haji seperti baru-baru ini, online basis dan seumpamanya. Ya, jadi kami percaya dan pasti jemaah-jemaah sudah bersedia dari segi belanjanya, bersedia dari segi ilmunya, bersedia dari segi kesihatannya. Ya, jadi alhamdulillah, maka jemaah-jemaah akan berangkat mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Di sini saya nak maklumkan bahawa dalam perkara baru yang akan berdepan di Arab Saudi ini, dalam konteks pengelola jemaah haji di mana bersesuaian dengan arena digitalisasi sekarang ini, pihak tabung haji pun telah mengarahkan semua PJH untuk menggunakan aplikasi operasi haji PJH dan THTS. Ya, bila saya sebut PJH ini, PJH dan THTS. THTS itulah tabung haji travel, tabung haji travel services Sdn Bhd. Ya, jadi aplikasi ini akan diguna pakai untuk musim haji 1443 dalam konteks norma baru. Aplikasi ini dibangunkan bertujuan membantu petugas-petugas PJH daripada syarikat PJH termasuk THTS untuk melaporkan pergerakan bas di Tanah Suci yang terdiri daripada pergerakan intercity dan pergerakan masyair. Ini antara perkara baru dalam pengelolaan jemaah haji di Tanah Suci. Dulu pun ada, dulu mungkin fizikal, cara reporting, cara WhatsApp, cara email dan seumpamanya. Sekarang menggunakan aplikasi, alhamdulillah. Dengan ini, pihak lembaga tabung haji akan tahu setiap pergerakan jemaah itu dari point to point. Sampai kita selesai haji, sampailah kita balik ke tanah air kita. Ya, itu realitinya. Kita akan perdalamkan seketika nanti. Tapi masanya untuk kita berjeda seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda. Bicara relatif, bercakap tentang cabaran pelaksanaan haji 2022. Spesifiknya tentang cabaran ini, saya bermula dengan Prof. Bajoya, kerana realitinya jemaah juga pada kali ini masih lagi tertakluk kepada ujian COVID dalam 72 jam sebelum berlepas. Jadi masih ada risiko pembatalan penerbangan dan juga berada di sana. Itu satu realiti yang mana kita masih berdepan dengan risiko kemungkinan penularan. Kita na'udzubillah, kita tidak bercakap soal varian baru. Jadi realiti ini masih menjadi satu cabaran yang pastinya getir. Bukan hanya kepada jemaah kita, tapi juga semua jemaah 1 juta yang bakal berhimpun di Tanah Suci nanti. Apa yang boleh kita nasihatkan kepada jemaah dan juga mungkin sedikit persepsi Prof dalam konteks pengurusan haji ini berdepan dengan realiti pasca pandemik ini, Prof? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah melihat dan menganggap bahawa COVID-19 itu bukan lagi satu pandemik. Dia sudah menjadi satu endemik. Jadi dia merupakan satu penyakit biasa tetapi penyakit yang berjangkit dengan cepat. Jadi kepada kita semua, kita bersedia cuba mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit lain, kita perlu sentiasa bersedia. Contohnya kita perlu membawa beberapa set alat ujian bagi memastikan kita sekurang-kurangnya kita kena ada oximeter lah, mana di setiap orang bila-bila dia merasa badan tak berapa sedap dan rasa macam tak berapa selesa, cuba buat ujian.
kalau dia positif atau tidak. Sebab ini merupakan satu kewajipan. Kalau dia telah terjangkit dan dia tidak bagi tahu orang lain, ini merupakan satu tanggungan kepada dia, kerana dia akan menyebarkan jangkitan ini kepada 1 juta orang maknanya. Jadi itu merupakan satu kewajipan yang penting dilakukan. Itu pertamanya. Keduanya, jemaah perlu melihat bahawa dia tidak boleh menganggap haji ini seperti satu lawatan umrah, kerana umrah itu satu lawatan yang selesa, yang agak bebas. Tetapi haji ini misi yang penting ialah menyempurnakan ibadah haji. Jadi perkara-perkara lain perlu dianggap sebagai bonus. Kalau dia tak pergi pun tak apa. Yang pentingnya dia perlu sempurnakan haji. Dan ini mungkin perlu ditekankan juga oleh tabung haji bagi memastikan misi setiap jemaah itu fokus untuk menyempurnakan haji seberapa baik ini. Itu mungkin yang perlu ditekankan. Okey. Menyempurnakan haji ini, Tuan Haji. Haji dengan Tuan Haji. Kita ada saja elemen yang bersifat subsidi, tapi kita juga, apa pandangan Tuan Haji? Bukankah lebih baik untuk kita membayar penuh, kerana itulah tuntutan sebenar agama bila kita bercakap soal istita'ah ini? Alhamdulillah. Pertama, bagi jemaah-jemaah yang memilih untuk menunaikan fardu haji melalui syarikat PJH, perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasa satu kepuasan yang tak terhingga, kerana apabila mereka menyertai PJH ini, mereka membayar wang haji sepenuhnya. Ya, contohnya kalau pakejnya berharga RM30,000, RM30,000 adalah wang yang susah payah mereka cari dan mereka bayar sepenuhnya untuk perjalanan ibadah mereka ini. Ya. Jadi saya percaya ramai jemaah-jemaah yang memilih PJH ini boleh memilih tanpa was-was, ya, kerana PJH ini merupakan, boleh saya katakan, anak-anak yang dilatih oleh tabung haji memastikan memikul amanah ini dan memberi perkhidmatan yang terbaik, dan sekaligus juga membantu juga pihak lembaga tabung haji supaya elemen tanggungan itu dapat dikurangkan, kerana yang memilih PJH membayar wang haji sepenuhnya. Alhamdulillah. Nasihat Tuan Haji kepada jemaah untuk tahun ini, special yang tertangguh selama 2 tahun, mungkin ada sedikit pesan. Nasihat pada jemaah haji, relax, tenang, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja pihak lembaga tabung haji mengeluarkan surat bahawa para jemaah sudah terpilih untuk menunaikan fardu haji, rebutlah peluang tanpa lengah dan pilihlah kaedah mana yang mereka perlukan, muasasah ataupun PJH ataupun THTS. Dan satu istimewanya untuk para jemaah haji pada tahun ini, pergilah dengan penerbangan awal, kerana kita berada satu zon yang boleh saya katakan zon yang comfort, kerana bilangan jemaah haji akan menunaikan fardu haji pada tahun ini adalah 1 juta orang saja jika dibandingkan 2.5 juta ke atas tahun-tahun sebelum pandemik ini. Bermakna kita dapat beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan satu kepuasan yang tak terhingga. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan akan mendapat haji mabrur kepada para jemaah dan juga para petugas tabung haji, baik juga PJH. Itu merupakan satu mujahadah yang besar di dalam membantu penyempurnaan ibadah para jemaah pada kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Harun KCMU, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia, singkatannya Bumitra Malaysia, dan juga Profesor Barjoya Bandai, penganalisis ekonomi yang bersama dengan kita secara dalam talian pada kali ini. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Bicara Naratif tidak bersiaran selama 2 hari, Isnin dan Selasa. Itu persiapan kita menjelang Aidilfitri. Namun begitu, kami sentiasa mengingati anda sebagai audiens kami yang setia. Kita jumpa lagi insyaAllah selepas Aidilfitri nanti. Jadi kesempatan ini saya ucapkan Eid Mubarak kepada semua umat Islam yang akan menyambut Aidilfitri bagi tahun pada kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syed.